الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكماء. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تحقروا الذنوب الصغار فإنها تتشعب منها الذنوب الكبار. وأيضا ربما يكون غضب الله في تلك الصغار. Di sana berkata al-hukama, iaitu golongan yang Allah bagi hikmah. Kata mereka, la tahqiru dhunuba as-sighara. La tahqiru dhunuba as-sighara. Kamu jangan melekehkan dosa-dosa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa innaha tatasha'abu minha dhunubu as-sighara. Fa innaha tatasha'abu minha dhunubul kibaru. Kerana bahwasanya bercabang daripadanya dosa-dosa besar. Wa aidan, dan juga rubbama yakunu ghadabullahi fi tilka as-sighar. Mungkin adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada pada dosa-dosa kecil itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dan situasi kita sekarang masih belum stabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita pada hari ini, sehingga masjid dan surau pun tak boleh penuh balik seperti sedia kala lagi, sehingga kan menjadikan
sehingga kan fitnah ini menjadikan orang-orang yang telah pernah menghadiri surau-surau dan masjid terkendur dalam menghadirkan diri ke masjid dan surau. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk hadir ke masjid dan surau-surau, dan kita masih belum ketinggalan untuk sama ada penyampai-penyampai ilmu dapat menyampaikan lagi ilmu, begitu juga yang memakmurkan majlis-majlis ilmu dapat menghadirkan diri ke majlis-majlis. Maknanya nikmat ini Allah masih bagi pada kita dan masih belum Allah cabut daripada kita. Alhamdulillah. Maka pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-16 daripada kitab Nasaihul Ibad yang pengarangnya ialah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Allahumma salli ala sayyidina. Kita berada pada hikmah yang ke-11. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala telah pun meletakkan di sini satu hikmah di antara hikmah-hikmah yang pernah dituturkan oleh orang-orang yang disebut dengan al-hukama. Maka hikmah di sini ialah disebut la tahqiru dhunuba sighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kamu melekehkan ataupun jangan kamu meremehkan ataupun jangan kamu memandang kecil dosa-dosa kecil. Fa inna tatasha'abu minha dhunubus sighar fa innaha tatasha'abu minha dhunubul kibar. Sebabnya kerana dipesan untuk kita tidak memandang lekeh dosa kecil, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari dosa kecil akan menjadikan dosa itu besar ataupun tercabang daripadanya dosa-dosa besar. Ini ialah kesan ataupun risiko daripada dosa-dosa kecil. Macam mana dosa kecil boleh jadi besar? Yang pertama, kerana kita melekehkan dosa kecil. Dengan sebab tu ya. Macam mana cara melekehkan dosa kecil? Kita kata kecil je, kecil je, tu kita melekehkan. Kita kata dosa kecil je, dosa kecil je tu mana kita melekehkan. Jadi bila mana kita melekehkan, langsung dia jadi besar. Jadi macam mana yang sepatutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita dalam berhadapan dengan dosa kecil ni? Dosa kecil ni bila mana kita berhadapan dengan dia, kita kena anggap dan rasakan dia besar. Bila kita anggap dan rasa dia besar, kita tak pandang enteng, kita tak pandang ringan. Bila kita tak pandang ringan, maka menimbulkanlah di hati kita rasa bersalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang dituntut oleh Allah, iaitu bila mana kita berdosa, maka yang Allah nak timbul dari hati kita ialah rasa bersalah. Itu Tuhan tak. Bila timbul rasa bersalah, maka terungkaplah di lidah kita ungkapan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetapi bila mana seseorang itu dia merasakan dosa kecil itu kecil, jadi menyebabkan mungkin dia menangguhkan untuk dia berkata astaghfirullah.
ataupun mungkin dia terlupa untuk kata astaghfirullah, sedangkan dia sedar ataupun tidak, dia bersalah dengan siapa tu? Dia bersalah dengan Tuhan dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang tidak mengucapkan istighfar selepas dia berdosa, berarti dia menapuk dosa. Dosa ni tak selesai lagi. Dia tak kata astaghfirullah, dia tak kata astaghfirullahalazim lagi. Dia buat dosa yang sama lagi. Dia tak kata astaghfirullah juga, dua. Dia tak kata astaghfirullah lagi, mai. Dia buat pula dosa yang sama, tiga. Jadi dia menapuk dosa. Jadi dia menapuk dosa, tambah. Akhirnya dosa kecil menjadi dosa besar. Dan sebab itu dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecilkah dosa kita buat, besarkah dosa kita buat, semua kita kena rasa dia besar. Bila kita rasa dia besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka menimbulkanlah kita berkata astaghfirullahalazim. Pasal dosa ni bila mana dia membesar, bila mana dia menggunung, berarti kita telah mengotorkan hati tempat dipandang oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan hati kita lama-lama dia mengeras. Bila dia mengeras, dia tidak merasa yang sepatut dia rasa. Contoh, orang yang kebah, tangan kebah. Bila tangan dia kebah, dia cubit, dia pukul, dia apa, dia tak rasa. Berarti tangan dia ada masalah. Tangan dia darah tak jalan. Dia sudah kebah sebab darah dia tak jalan, berarti dia tak sihat. Lama-lama anggota ni kalau dia tak jaga, lama-lama tak boleh guna, maka dia jadi lumpuh. Begitu juga hati. Hati ni bila mana dibiarkan untuk sakit, dibiarkan dia sampai dia mengerah, Allahumma salli ala sayyidina, sampai dia mengerah sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak terkesan dan tak berasa lagi melakukan baik dan tak rasa lagi melakukan jahat. Bila seseorang itu dia tak terkesan dengan kebaikan dan tak terkesan dengan kejahatan, berarti dia sudah jadi seorang beriman yang tidak sempurna iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman yang sempurna iman, Nabi kata al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuh. Nabi kata seorang yang beriman yang sempurna imannya ialah orang yang merasa seronok pada saat dia melakukan hasanat ataupun saat dia melakukan kebaikan. Wa sa'athu sayyi'atuh, dan menyakitkan perasaannya kejahatan yang dia buat. Dia sakit dengan kejahatan. Macam mana sakit dengan kejahatan? Dia terkesan dengan kejahatan, dengan makna dia menderita dengan kejahatan yang dia buat. Menderita tu macam mana? Menderitanya macam ni. Bila dosa kita buat, kita masih belum bertaubat, diganggu. Tenang kita tak ada, damai kita tak ada. Jadi maknanya dosa ni bila masuk dalam hati, dia duduk tak selesai, masih belum habis ataupun masih belum dibersihkan, dia jadi virus dalam diri kita. Sebab itu di hospital, kalau orang tu sudah virus merebak ke jantungnya, ke paru-parunya, tu masanya dia akan mati kalau tak selamat. Dia disebut dia virus dah serang jantung dia, virus dah serang paru-parunya, virus dah serang diri dia. Tuan-tuan, begitulah
kesan daripada maksiat, kesan daripada dosa yang kita tidak bertaubat. Kalau buat baik tak berasa yang sepatut dia rasa daripada dia buat baik. Contoh nak masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, satu hari Minggu, hari Ahad ke hari Sabtu, tuan-tuan pergi beli nasi lemak. Beli nasi lemak ni untuk dimakan di rumah. Kita beli 10 bungkus. 10 bungkus di KL ni berapa? Sebungkus berapa? RM1.50, RM2. 10 bungkus berarti RM20. Tuan-tuan bagi ikat hak menegak nasi lemak RM50. Waktu tu ketika dia nak bagi duit habis duit lebih, kita kata tak, hak lain saya, hak baki saya buat kenduri, siapa mai lepas ni kenduri. Dia pun tak pernah lagi orang buat macam ada. Dia kata betul ke? Dia terkejut. Kita kata betul. Kita pun pergi. Tuan-tuan, pergi tu rasa macam mana? Nak tanya, waktu kita pergi tu rasa macam mana? Rasa ni hanya rasa tu hanya dirasa oleh orang yang hatinya tak mati ataupun hatinya tak sakit. Rasa tak tahu nak cerita punya bahagia, rasa nak buat lagi. Inilah sebab hatinya sihat. Ni hatinya sihat. Tapi kalau orang hatinya sakit, dia tak rasa buat baik, dia tak rasa sedap buat baik. Orang ni kalau hatinya bersih, dia rasa kesan daripada buat baik, dia rasa seronok, dia rasa puas, dia rasa bahagia, dia nak buat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita puasa sunat hari Isnin, hari Khamis, bila kita dah buka puasa, rasa macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasanya sama juga. Kita tak tahu nak cerita rasa, tetapi kita rasa. Mungkin kita rasa esok nak puasa lagi. Sedangkan esok hari Selasa, orang puasa hari Khamis, esok hari Jumaat, rasa nak puasa lagi. Tu dikatakan rasa. Pasal apa? Sebab hatinya bersih, sebab hatinya sihat, dia rasa kesan daripada buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan main masjid, tak kira hari apa, tapi main masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata contoh, kalau kami orang Kedah tu, hari pergi masjid pagi, mayang sujud sajadah ala sayyidina Muhammad, selesai daripada sujud sajadah, hari tu orang buat kuliah, kita pun dengar kuliah. Selesai habis kuliah dalam pukul 7.30, kita pun pakat keluar daripada masjid, pakat nak balik. Pakat nak balik tu ada orang berhenti beli nasi lemak, ada orang berhenti beli roti canai. Lepas tu bila sampai di rumah, kita buka grill pintu rumah kita, kita buka pintu rumah kita, kita bagi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita rasa apa? Waktu tu rasa apa? Rasa waktu tu happy go lucky, mana seronok, tak tahu nak cerita rasa bahagia tu. Itulah rutin mingguan. Tuan-tuan, tu kesan daripada buat baik. Allahumma salli ala sayyidina. Kita main kuliah, habis kuliah mayang Isya, kita pun bakat start motor, kita balik. Rasa macam mana sepanjang nak balik rumah? Seronok. Pasal apa? Hati kita sihat. Tapi orang bila mana hati tak sihat, jom pergi kuliah, dia kata pergi dulu. Jomlah, pergilah dulu. Bila nak pergi? Tak tahu. Dia tak rasa kesan daripada nak buat baik, mana hati dia tak sihat. Orang yang sihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana pula kalau dia buat jahat? Kalau buat jahat, dia kesan di hati, tak tenang. Tenang tak ada, hilang. Tenang tu hilang, rasa berserabut, rasa mai tak ada nak cakap dalam hati ni, duk teringat-ingat hak jahat tu. Maknanya orang ni bila hatinya berserabut, dia hilang tenang, dia rasa
Dia dipanggil wasa'atu sayyi'atu, menderitakannya kejahatannya. Pasal apa? Sebab hati sihat. Bila dia nak pulih balik, nak bagi balik asal yang macam biasa balik, dia kena kata apa? Dia kena kata astaghfirullah. Tapi cukup tak dengan sekadar kata astaghfirullah? Tak cukup. Kalau benda tu jenis simpan, dia kena ambil pergi buang. Jangan bagi ada benda maksiat dalam rumah kita, jangan bagi ada maksiat dalam beg kita, kena buang. Bila kita buang, barulah kita rasa bahagia. Waktu tu apa kita rasa? Waktu tu kita tak rasa seperti mana kita duduk dalam dosa tadi. Waktu mana kita duduk dalam dosa tadi, kita rasa apa? Kita rasa kita hipokrit, kita rasa kita munafik, kita rasa macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata aku baik, sebenarnya aku tak baik. Ni ganggu dalam hati. Tapi bila mana kita dah settle semua tu, ketika tu tenang mai balik. Berarti itulah kesan daripada hati yang baik. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kata hukama, jangan pandang lekeh dosa kecil, sebab dia boleh mencabang sehingga tercetus kita melakukan dosa yang besar. Makna dosa kecil ni dia ibarat seperti kalau kita tak cuci, kalau kita tak bersihkan, dia macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cermin kereta kita bila hujan kita tak tekan wiper, jadi kelabu, tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi bila mana kita tekan wiper, dia cuci. Mai lagi dosa, tekan pula. Itulah ibarat kepada berdosa, cuci. Dosa cuci, dosa cuci. Begitu ibarat dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jangan pandang kecil dosa kecil. Sebab dosa kecil dia menyebabkan hati kita akan kelabu, hati kita akan tercemar. Kalau kita menangguhkan dosa, lama-lama dia menebal, tebal. Maka itulah yang Nabi kata nuktatun sauda, seperti titik hitam. Bila buat lagi titik hitam lagi, buat lagi main lagi titik hitam, sampai titik hitam tu berkeping-keping menutup, sampai pada ketika itu dia sudah tidak lagi boleh dimasuki cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kita kena buat sesuatu untuk kita nak membersihkan hati kita daripada dosa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan jalan-jalan untuk kita mendapat keampunan dosa. Kita mai ke masjid, kita langkah mai surau, selangkah kita langkah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi satu hasanah, Allah menghapuskan satu sayyi'ah, Allah angkat satu darjat. Maknanya selangkah kita melangkah mai masjid, kita mai surau, Allah bagi satu kebajikan, Allah hapus satu kejahatan, Allah angkat satu darjat. Satu langkah, dua langkah, bertambah lagi, tiga langkah, tambah lagi. Sebab tu orang yang reti, dia parking jauh sikit. Kalau dia parking dekat, langkah dia tak banyak. Orang ni kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, dia nak parking dekat, senang masuk masjid, tapi dia kurang pula pahala tu. Nak main rumah jalan kaki tak akut, tapi main masjid, main surau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia parking dekat dengan masjid surau, langkah dia tak sebanyak dia parking jauh sikit. Ni pada orang yang menilai, yang reti menilai pahala. Yang penting tak mana? Yang penting tentang penghapusan dosa. Lepas tu pula bila kita bersalam pula, luruh lagi dosa tu. Tapi hari tak boleh buat lah, no. Nak salam pun orang tanya, boleh salam ke? Dulu tak ada isu dulu. Dulu lepas pada sembahyang sallallahu ala Muhammad, dulu banyak orang kita salam. Tapi hari ni dah terkurang dah orang kita salam. Kita pun takut nak salam dengan orang, orang pun takut nak salam dengan kita.
Ni fobia baru ni. Agama kita dah jadi masalah, agama kita dah cedera. Siapa rosakkan? Mereka yang rosakkan agama kita. Kita pula tak reti nak lepas masalah. Betul ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Kita ambil Quran, kita baca Quran. Baca Al-Quran ni, orang yang baca Quran, lepas dia baca Quran, dosa dia habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia balik rumah, dia tengok muka mak dia, dia tengok muka ayah dia, hapus dosa dia. Hani-hani ada orang-orang hak duduk di KL tak mau balik rumah. Balik rumah, balik lama-lama sekali, sibuk kerja, tak sempat nak balik rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok muka mak dia, dia tengok muka ayah dia, Allah ampun dosa dia, habis dosa dia. Orang tanya, ustaz, macam mana kalau gambar mak di rumah kita buat pelekat dia di dinding? Sama hukum dia, sama. Dia tengok muka mak ayah tu di rumah, ada muka, ada gambar, kita buat frame gambar ulama-ulama. Rumah kita jangan bagi tak ada gambar ulama. Saya di rumah saya buat gambar untuk guru saya, buah para ulama. Ruang tu ruang yang sangat tenang dan bahagia, sebab ruang tu tak ada tempat benda tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan gambar, bukan sungguh, baru gambar dah bagi kesan. Contoh, Nabi Allah Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha, dia sudah terkesan dengan godaan tu. Bila Zulaikha dah tutup semua pintu-pintu, lepas tu dia kata, wa qalat haytalak wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dalam surah Yusuf, dia kunci semua pintu-pintu. Wa ghallaqa mana kunci semua pintu. Sebab ghalaqa satu pintu, tapi bila main syaddah tu, ni ngaji bahasa Arab lah, ghallaqa berarti kunci. Berapa pintu semua dikunci. Bila dah kunci pintu semua, dia bersandar di pintu, dia kata, hai talak, mailah. Zulaikha ni subhanallah comel. Dia anak pembesar Mesir, Azizu Misra. Dia berkedudukan, wanita bangsawan, wajah cantik. Allahumma salli ala sayyidina. Bersandar dinding kata, kenapa bersandar dinding kata pada Nabi Allah Yusuf, mailah orang Kedah. Kalau orang KL kata apa? Jadi panggilan tu, panggilan menggoda. Nabi Allah Yusuf pun dah termakan pasal panggilan tu mahal. Tapi Allah nak selamatkan dia, Allah pancarkan wajah ayahnya Nabi Allah Yaqub di dinding. Dia panggil Burhan Rabbi. Allah pancarkan wajah Nabi Allah Yaqub, ayahnya Nabi, ayahnya Rasul. Tengok gambar ayah. Hak mau tadi hilang, turun, down. Waktu itulah dia lari ke pintu, sebab dia terselamat dengan gambar ayah. Ketika itulah Zulaikha kejar dia, pegang baju dia, nak rentap, nak lepas diri, terkoyak baju tu. Tu gambar, kesan gambar. Satu masa satu orang kawan saya, kami usrah malam tu di Lostang Sallallahu Muhammad. Lepas sebelum nak usrah tu, kawan saya mungkin hari tu dia tak makan lagi kot, dia nak pergi beli nasi lemak. Waktu nak beli nasi lemak tu, ada satu orang darai, tahu darai? Pondan Sallallahu Muhammad. Dia orang, kalau kita orang lelaki, orang kata saudara-saudara, perempuan saudari-saudari. Kalau perempuan, kalau darai, saudarai.
Jadi waktu nak beli nasi lemak, nak bayar duit tu, jadi Darai tu pik dulu nak bayar. Waktu nak bayar duit tu, terjatuh dompet Darai ni. Waktu jatuh dompet Darai ni, dia ambil kopek tu, dompet tu masalah senang. Waktu tu Tok Roni Aziz masih ada gambar Tok Roni Aziz tu, Darai tu simpan gambar Tok Roni Aziz. Kita tak Darai pun tak ada gambar ulama tu. Kok mana ni? Bila ustaz kawan saya kata, gambar Tok Guru, dia kata bukan apa, ambil berkat. Darai ambil berkat juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu nampak kata gambar memberi kesan. Tak tahulah dia berkat apa, tak tahulah. Contoh, satu masa tu ada satu program mali besar di Kedah, Lantunan Mahabbah, buat di Stadium Sukamananti, stadium tertutup, mali gilang gemilang. Semua para ulama, masyayikh yang nak hadir mali itu, semua dibuat tu gambar besar, digantung keliling stadium tu Salah Sayyidina Muhammad. Ada gambar Syekh Nuruddin, ada gambar Syekh macam-macam Syekh Suhad Namai, semua tak jemputan 3 hari 3 malam tu. Dalam banyak-banyak gambar saya pun ada juga. Habis daripada program tu, ada anak-anak murid saya, mereka ambil gambar tu balik rumah, mereka buh dalam asrama mereka Salah Sayyidina Muhammad. Anak-anak banat ni, anak-anak perempuan. Satu hari saya ada satu kerja dengan mereka, saya pergi dengan orang rumah saya, pergi ke asrama mereka. Masuk asrama, tengok gambar saya besar bukan main. Saya pun takut tengok gambar saya, sebab gambar ni bila mana dia duduk macam tu, kita pergi ke mana pun dia tengok kita, betul tak? Kita main pun dia tengok kita, kita main dia tengok kita. Agak-agak berani kan buat tak elok waktu tu anak-anak murid tu. Saya sendiri pun takut kat saya. Tambahlah dia pak. Tuan-tuan, tu kesan gambar. Saya pernah hadir satu rumah orang kuliah di Perlis, ceramah di surau. Bila habis ceramah, orang ajak pergi makan. Langkah-langkah masuk rumah orang tu, saya langsung terkedu tengok gambar satu ulama, iaitu Tuan Guru Haji Sulung. Tuan-tuan balik rumah, tuan cek, tuan tekan tengok Tuan Guru Haji Sulung. Dia pejuang petani, Tok Guru sangat besar di Fatani Darussalam. Allah, muka cantik. Tapi tengok muka tu kita rasa malas nak buat ibadat, rajin nak buat ibadat. Gambar kesan. Tuan-tuan, subah bayangkan kalau tuan-tuan di rumah kita ada mak kita, ada gambar ayah kita, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Teringat tak kat dia apa? Waktu teringat tu apa kita kata? Ya Allah, ampunlah dosa mak ayah aku. Tapi kalau kita tak simpan gambar dia apa, macam doa adalah lupa panjang masa. Sedangkan doa kita sangat penting dan sangat mereka perlukan. 3 perkara yang akan menghapuskan dosa kita. Yang pertama, tengok muka mak ayah. Yang kedua, tengok muka ulama. Yang ketiga, melihat Kaabah. Sebab tu bila mana kita duduk depan Kaabah, sekalipun kita tak berzikrullah, melihat Kaabah sahaja, maka dia sudah pun menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita tawaf Kaabah ni, sambil kita baca Al-Quran ataupun kita baca zikir-zikir meninggi Kaabah tu, jadi sambil baca tengok Kaabah, baca-baca tengok Kaabah, baca tengok lagi Kaabah. Sebab melihat Kaabah tu akan menghapuskan dosa kita. Taib. Jadi subhanallah, bila mana kita tak pandang dosa kecil itu kecil, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa kecil itu terhapus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil wudu, luruh dosa kecil kita. Jadi subhanallah, begitu kita sentiasa melakukan sesuatu yang menyebabkan dosa kita terhapus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan pandang dosa kecil itu kecil. Orang yang pandang dosa kecil itu kecil, langsung dosa itu jadi besar. Satu.
Yang kedua, sebab yang kita tak boleh pandang enteng ataupun pandang biasa, pandang ringan dosa kecil. Sebab yang kedua, rubbama yakunu ghadabullahi fi tilka sighar, mungkin kemurkaan Allah duduk pada dosa kecil itu. Ini tak tahu, kita tak tahu yang berada di pihak Tuhan. Dia biasa contoh macam ni. Kadang-kadang isteri ni kita kadang-kadang isteri kita buat sesuatu tu kita rasa tak apa pun, tapi hari tu tak boleh. Ada tak situasi itu pernah berlaku? Kadang-kadang biasa je dah habis ni kita buat, tapi hari tu tak boleh buat. Rasa sangat, terasa hati sangat kadang-kadang. Jadi maknanya kita tak tahu pada di pihak Tuhan. Kalau Tuhan nak ampunkan kita, dia boleh ampun kita dengan dosa kecil itu. Tapi kita tak tahu adakah dosa kecil yang sama kita buat pada hari lain tu punca Tuhan nak murka pada kita. Tu yang takut. Dia ni tak tahu rahsia Tuhan ni. 4 perkara yang kita semua tak tahu rahsia dia. Yang pertama, malam Qadar malam apa? Tak tahu. Yang kedua, hari Jumaat saat mana yang paling Tuhan nak mustajab doa? Tak tahu. Tapi daripada terbenam matahari sampai terbenam pula matahari esok, ada satu saat kalau kita berbetulan kita doa pada saat tu, kita kata ya Allah, tolong perkenan wahai Tuhan, makbul kalau belaga bertepatan dengan saat tu. Tapi saat tu tak tahu. Maka sebab itu pada hari Jumaat, ibadat yang kita tak boleh tinggal, jangan tinggallah berdoa kut bersatu ataupun bertepatan saat mustajab dengan kitab doa. Yang ketiga yang kita tak tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahsia Tuhan ialah siapa wali dia. Tengok orang sama ya, semua kita sama aja, tapi siapa di kalangan kita wali Allah tak tahu. Kalau kita tahu, kita dah boleh dapat manfaat daripada dia. Paling kurang kita kena tolong doakan saya, dia kata insya-Allah makbul. Tapi tak tahu siapa wali Allah. Tapi bila kita berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama imam doa lepas sembahyang, kita mengaminkan. Kalau dalam ketika tu ada satu orang wali, dia kata amin, makbul doa yang diangkat oleh imam. Sebab itu wali Allah ni terahsia, tak tahu. Dia mesti bukan mesti pakai kepiah, bukan mesti pakai saban, bukan mesti pakai jubah. Kadang-kadang tak apa, tak nampak pun, kepiah pun tak ada, salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bukan sekali, kadang-kadang ada juga main pejabat pakai kod, pakai tie, dia wali, kita tak tahu. Ada guru saya, dia kata hari ni wali-wali Allah dah berada di jabatan-jabatan kerajaan. Tu kata guru saya, dia kenal tu salah Sayyidina Muhammad. Satu orang duduk jabatan kerajaan, Musallah Sayyidina Muhammad, pakai kod, pakai tie. Bila saya menyampaikan kuliah, dia menangis tang saya selawat tu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tang tu dia menangis. Rupanya saat tu dia melihat sahib orang yang kita selawat tu Rasulullah tu. Bukan dia mimpi, dia nyata, dia tengok. Dan kan dia ialah pakai kod, pakai tie, dia ialah ketua jabatan. Ni pilihan Allah pada dia. Macam mana saya tak nangis? Saya nampak. Dia kata Allah Rasulullah lembut. Itu bahasa dia. Kita selawat kita tak nampak, dia selawat dia tengok, dia nampak. Tak kenal wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, idza ra'aita rajulan fa'taqidhu al-Khidir. Bila kamu tengok seseorang, kamu i'tiqadkan Nabi Khidir ni tak kenal wali. Yang keempat yang Tuhan rahsia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
baik mana yang kita buat yang Tuhan nak kira sangat, jadi sebab kita nak bersangkut jadi penghuni syurga, dan jahat mana yang kita buat yang Tuhan nak kira sangat, hak tu penyebab dimasuk dalam neraka. Tak tahu. Ada satu orang tu nama Utbatul Ghulam. Bila dia mati, orang mimpi jumpa dengan dia. Orang tanya, apa Tuhan buat kat hang? Dia kata, aku tak lepas dengan Tuhan. Dia ni wali, Utbatul Ghulam ni, Muhammad sallallahu Muhammad. Dia kalau dia berdoa, dia menangis macam budak-budak menangis, teresak-esak. Bila dia angkat tangan, dia munajat, dia menangis macam budak-budak menangis. Utbatul Ghulam. Utbah, Ghulam tu makna budak. Utbah, budak. Pasal dia macam budak-budak ketika dia menangis berdoa. Bila dia mati, orang mimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang mimpi, orang tanya dia, apa Tuhan buat kat hang? Dia kata, habasani Rabbi, Tuhan tahan aku tak lepas dengan Tuhan. Orang tu pun tanya, bima, dengan sebab apa? Satu hari dia kata, aku musafir, sampai tengah jalan kami buka bekalan, kami makan. Bila dah habis makan, tangan ni nak basuh air tak ada, jadi ambil lah tanah hak satu tu, orang panggil apa, gosok tu untuk bersihkan tanah. Jadi rupa-rupanya hak tu yang dia kata, aku tak lepas dengan Tuhan sebab aku tak minta izin tuan tanah. Tu jaga tu. Nak pergi bilik ayak, masalah nak pergi bilik ayak, kasut duk belah tu, bilik ayak belah tu, saruk kasut siapa tak tahu. Esok kalau batu kelim je tu kita. Kalau kau tu nak kira, tak lepas dengan Tuhan tu. Kalau masalah ada senang, orang duduk di kampung, di rumah tak ada cangkui, nak cangkui. Rumah jiran ada cangkui, pergi ambil tanpa kebenaran, takut tak lepas dengan Tuhan tu. Jadi apa segala pun semua kena minta izin Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi rupanya hak tu Tuhan nak kira salah. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, lepas daripada dia mati pun sama juga, orang mimpi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang sama orang tanya, apa yang Tuhan buat kepada Maulana Syekh? Kata Imam Ghazali, ghafarallahu li, Allah ampun dosa aku. Orang tu pun tanya, bima, dengan sebab apa? Dia kata, sebab tu ketika aku duk nulis Imam Ghazali banyak dia punya karangan dia. Tengah-tengah duk nulis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dulu ni dia celup pen dia dalam dakwat. Sallallahu alaihi wasallam. Bila nak celup, tengok-tengok ada lalat hinggap minum dakwat. Dia pun berhenti sat, bagi lalat tu minum dulu. Lalat terbang baru dia celup. Tu akhlak Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, hak tu yang Tuhan kira sangat, yang Tuhan ampun semua dosa aku. Kecil ya. Sebab tu kita ni kecil, jangan pandang kecil. Kecil itu mungkin pada Tuhan besar. Dosa kecil, jangan pandang dia kecil, sebab kita tak tahu, mungkin itukah sebab yang Tuhan nak menjadikan sebab tersangkut jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi kita tak tahu. Dengan sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dua perkara yang kita jangan pandang dosa kecil tu kecil. Yang pertama, sebab dia boleh jadi besar. Yang kedua, kita takut itu asbab kita dimurkai oleh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi fi tilka sighar wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallah ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.